Alhamdulillah sihat, cuma saya batuk sikit. Batuk sikit, sekarang cuaca tak menentu kan? Betul. Ni makan lagi macam ni? Dah makan dah. Sarapan. Dah sarapan dah, Alhamdulillah. Macam mana nak main ke sini, okey ke? Susah tak? Alhamdulillah okey je. Cuma tadi nak jumpa bilik ni tersesat sikit lah. Susah sikit. Lepas tu macam mana boleh jumpa? Saya pergi ke kaunter depan tanya mana bilik okay. Saya baik jumpa kan? Apa nama, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah sebab sudi jalani sesi kaunseling pada hari ni. Dan sebelum tu saya terlupa ucap suasana okey ke? Okey ke? Okay. Kalau sejuk bagi tahu, saya perlukan aircon. Okey. Sebelum saya terlupa, boleh tak saya nak minta kamu isi borang maklumat? Borang untuk apa tu? Makanya untuk kegunaan saya. Mesti yang dah tanda ni. Ya, yang tanda. Masa ni saya nak bubuh. Masa pukul 9 hingga 9.40. Aida Nur Akilah Betul. Okey, baiklah. Terima kasih sebab isi. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu lah. Okey, nama saya Siti Nurhani binti Osman, dipanggil saya Cik Hanim. Cik Hanim. Saya merupakan kaunselor pelatihan kat sini. Dan tentunya kot saya nak kamu pula lah perkenalkan sedikit latar belakang. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Aida Nur Akilah binti Azimi. Boleh panggil saya Aida. Saya seorang pelajar di Universiti Utara Malaysia. Sintok betul. Saya menetap di Rembau Negeri Sembilan. Dan itu sajalah tentang diri saya. Belajar dekat UUM. Dah tahun berapa? Saya dah masuk tahun kedua, nak masuk tahun ketiga. Nak masuk tahun semester ketiga 4. Ambil kos apa? Saya ambil kos bimbingan dan kaunseling, tapi dengan pendidikan lah. Pendidikan. Cikgu kaunseling lah ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Bimbingan dan kaunseling kiranya macam dah tahulah sikit pasal kaunseling ni kan? Apa yang Aida faham pasal kaunseling ni? Okey, apa yang saya faham dan saya pernah belajar, kaunseling ni adalah satu hubungan menolong di mana ada seorang klien dan seorang kaunselor. Klien dia akan ceritakan masalah lah kan, dan kaunselor akan membimbing klien tu untuk mencari alternatif dalam menyelesaikan masalah dia. Tapi keputusan tu mestilah dibuat oleh klien tu sendiri. Betul, nampak Aida dah tahu. Tapi saya ulang semula lah. Betul apa yang Aida cakap tu. Kaunseling ni, sesi kaunseling ni merupakan satu proses menolong di antara seorang kaunselor dan juga klien, di mana kita sama-sama untuk cari bantu untuk cari penyelesaian, jalan penyelesaian lah. Dan peranan kaunselor hanya sekadar membantu, membimbing untuk cari celik akal. Dan klien yang akan tentukan yang akan buat keputusan. 100% di tangan klien. Kaunselor tidak boleh bagi keputusan, tak boleh buat keputusan lah untuk pihak klien ataupun bagi nasihat ke, tidak dibenarkan. Jelas kat situ? Jelas. Okey. Jadinya sesi ni akan berjalan selama 45 minit hingga 1 jam saja. Okey, dan sebarang apa yang Aida ceritakan dalam sesi ni akan menjadi rahsia antara kita berdua. Tapi jika saya melihat ada tanda-tanda ataupun seperti ancaman lah, macam membahayakan diri Aida sendiri, macam Aida cerita-cerita tu saya nampak Aida macam cakap Aida nak bunuh diri ke apa, ataupun membahayakan orang sekeliling Aida ataupun melanggar undang-undang, jadi saya minta keizinan daripada Aida untuk saya laporkan kepada pihak ketiga. Jelas ya kat situ? Jelas. Okey, kalau dah jelas kita boleh mulakan. Tapi saya nak tanya, pihak ketiga tu macam mana? Pihak ketiga tu macam polis ke, mahkamah ke, doktor, macam tu. Saya boleh laporkan lah kalau ia mendesak untuk ni lah,
apa kan. Jelas ya? Jelas. Baiklah, kita boleh mulakan. Jadi apa tujuan Aida datang sini? Apa yang Aida nak kongsikan dengan saya pada hari ini? Sebenarnya saya datang kat sini, masa saya nyatakan tadi, saya seorang pelajar kan. Dia berkaitan dengan motivasi lah dekat tempat belajar saya. Motivasi, kenapa dengan motivasi tu? Motivasi saya lately agak down. Menurut Sejak saya orang kata belajar secara fizikal. Fizikal. Sebelum ni belajar Macam online lah. sebelum ni online lah kan sebab PKP kan. Saya tak pernah lagi masuk tempat belajar saya. Kiranya daripada semester pertama sehingga semester yang keempat pertengahan saya belajar secara online. Dan baru sebulan hari tu saya secara fizikal. Baru masuk lah ni. Jadi down lah. Down. Apa yang membuatkan Aida rasa down tu? Selain daripada masuk, adakah sekadar masuk je rasa down? Ataupun ada punca lain? Ada punca lain lah. Saya down sebab dia berkaitan dengan assignment. Kenapa dengan assignment? Assignment saya tu kata macam bila kita belajar secara fizikal dan belajar secara online, dia ada beza lah. Macam saya belajar secara online, even though ada assignment yang melambat sekalipun, saya still boleh, orang kata boleh lagi buat lah. Kira macam tak terlalu tekan nak buat. Tapi bila dah masuk secara fizikal ni, saya agak tertekan dengan assignment yang orang kata melambat-lambat. Tapi saya online saya okey je. Sejak dah fizikal ni saya agak macam stres lah. Okey, tekanan lah kan. Assignment selalunya Aida buat awal ke hujung? Macam saya ni jenis last minute person. Last minute person. Ia memang salah saya juga kan, last minute person. Tapi masa saya online tu pun saya last minute juga. Tapi tak adalah macam stress masa saya fizikal. Kiranya macam sebelum ni kalau online last minute pun still boleh buat lah. Tapi bila dah masuk fizikal ni tak boleh. Tak boleh sebab apa tu? Orang kata fizikal kan, lagi saya pula dah bersua kan nak pergi macam online kelas, bangun tidur, kiranya kelas tu sampai boleh baring lah. Baring boleh buka laptop, main kan. Macam fizikal ni saya kena nak bangun pagi, nak kena siap, nak kena orang kata perempuan, nak kena make up semua. Lepas tu saya pula duduk tingkat 5, nak kena turun lagi. Saya pergi kelas naik bas, nak kena pergi tempat bas, nak pergi kelas. Penat. Kiranya lepas balik kelas tu saya macam rehat dah. Assignment tu tak adalah saya macam nak buat sangat. Untuk saya nak buat assignment tu tak, sebab terlalu penat. Jadi tak buat assignment, benda dia terkumpul di hujung tali. Kiranya ada cakap kat sini bila dah masuk belajar dekat kampus ni, kira assignment bertanggung lah sebab penat pergi kelas. Kita dah guna banyak tenaga seharian nak pergi ke kelas. Kira sebelum ni online just buka laptop, dengar masuk kuliah lah kan. Tapi bila dah masuk online, kita kena bersiap. Dia cakap tadi ada kena bersiap, kena turun tangga daripada tingkat 5, kena pergi ke bas semua tu. Dan bila dah balik dah penat. Bila dah penat, badan dah penat, dah tak ada mood lah nak buat assignment. Lepas tu dia jadi berkumpul, bertangguh. Jadi benda tu yang buatkan Aida rasa down. Stress, menyebabkan stres tu jadi down. Jadi down. Faham? Kalau dah Aida cakap Aida down tu adakah Aida just biarkan perasaan down tu, ataupun ada buat aktiviti ke untuk hilangkan down tu? Bila saya down, saya macam orang kata bila dah down kan, down melibatkan perasaan kan, saya menangis. Kiranya down ni buat ada rasa sedih lah. Ya betul, sedih. Jadi bila saya sedih tu, benda tu ganggu lah efek tubuh saya. Efek yang macam mana tu? Efek dalaman ataupun luaran? Dalaman lah. Dalaman yang macam mana? Macam bila saya dah sedih tu, dia ada efek macam dia dah sedih kan, menyebabkan macam orang kata hormon kita je tak bertukar hormon. Orang kata macam apa, kita tu rasa macam tak okey.
ada orang cakap anxiety ke? Tak ada Tak ada lagi tak lah. tahap ke anxiety tapi dia Ah, macam mood macam tadi Iban kata kan, mood tu jadi Mood macam tak ada. mood tak menentu. Tak menentu. betul. Kiranya macam yang Aida cakap, bila down ni buatkan mood dalaman tu, efek dalaman jugalah kan. Jadi kata apa yang Aida buat bila mood Aida sedar, maksudnya Aida sedar lah kan mood dalaman Aida tak okey. Jadi ada tak tindakan yang Aida buat untuk hilangkan? Untuk hilangkan first sekali saya akan macam bila dah nangis tu saya akan tertidur. Tertidur, bila bangun okey macam biasa. Yang kedua bila saya down macam biasalah call mak ayah lah. Call mak ayah. Dan bila call mak ayah tu, mak ayah akan bagi nasihat lah kepada saya kan. So dia akan cakap lah macam sabar, jangan down, apa-apa masalah bagi tahu, jangan simpan sendiri. Dia akan bagi motivasi kepada saya lah. Kiranya Aida ada mak ayah yang sangat support lah. Kiranya Aida orang kata dalam fasa down ni tidaklah memendam sangat. Tak ada. Dia macam banyak luah juga lah. Saya jenis meluah sebab saya macam tak suka simpan. Bila tu jadi macam nanti orang kata tahap depression pula. Saya tak nak tahap macam tu lah. Kiranya Aida tahulah apa yang Aida perlu buat. Sebab Aida pun belajar bimbingan dan kaunseling. Jadi saya nak tanyalah apa matlamat Aida datang ke sini, tujuan apa yang Aida nak capai pada sesi ni? Apa yang saya nak capai, macam mana saya nak hadapi. Yelah, semua orang tak boleh lari kan, kelas secara fizikal kan. Macam mana saya nak hadapi perkara tersebut dengan orang kata nak kelas secara online dengan assignment tu. Macam orang kata nak Kelas secara fizikal. dah kelas secara fizikal kan orang kata tadi saya kata penat kan. Lepas tu menyebabkan assignment saya yang tertinggal kan. Tangguh. Jadi macam mana saya nak orang kata nak combine kan, jadi assignment tak tertinggal tu. Saya nak Okay, faham. Saya pun Aida cakap tadi, Aida baru 2 bulan kan kat sini. Jadi dalam fasa menyesuaikan diri lah sekarang. Tengah mencari alternatif macam mana kan. Betul. Okay, saya nak tanyalah, Aida ada kawan ramai tak dekat college? Setakat sebulan ni tak adalah ramai, tapi saya ada kawan yang saya dah memang dah kenal secara online. Bila berjumpa fizikal tu rasa macam biasa je kawan. Macam masa tak adalah kekok nak berkawan dengan dia. So adalah kawan. Kawan Aida tengok dia macam Aida tak down ke? Saya ada 4 orang kawan. Tak semua down, ada yang jadi macam semangat macam. Kadang kawan saya macam relax lah, jangan down. Kalau apa-apa tak tahu, tanya je dia boleh tolong. Macam tu. Okay, Aida ada perhati tak dia macam mana cara dia siapkan assignment ke? Ada. Yang kawan saya seorang tu lah. Dia yang saya perhatikan, asal ada masa kosong je dia buat. Asal ada masa kosong dia buat. Dia kira tak macam saya macam bila dah penat gelap kan. So dah biasa secara online kan. Sebenarnya Aida layan lah perasaan penat tu. Layan perasaan macam dia tak layan. Jadi Aida ada terfikir tak yang aku perlu jadi macam dia? Ada terfikir. Ada juga terfikir. Ada cuba buat macam tu. Tapi tak menjadi, tapi tak adalah macam dia. Macam saya cuba dari macam dia macam setiap kali masa kosong dia buat kan. Saya tu kadang masa kosong ada saya buat, masa kosong ada saya macam tak lah. Tapi saya masih ada buat lah benda macam tu. Dan benda tu saya tengok kadang bantu jugalah saya. Bantu jugalah. Ada subjek-subjek saya yang saya buat masa waktu kosong kan. Kira macam bila dah penghujung tu tak ada saya terlampau stres sangat. Masa sekarang sebab efek dalaman tu kan. Kiranya Aida tengok dia, Aida cuba praktikan cara dia lah. Aida rasa benda tu sesuai tak dengan Aida? Sesuai lah. Buat masa sekarang ni tak nampak sesuai sangat. Sebab saya pun macam saya cakap tu, saya baru nak cuba kan. Tapi benda tu bantu jugalah saya. Bantu. Adakah Aida akan teruskan cara tu untuk SEM ke depan? Saya akan teruskan lah. Teruskan. Selain daripada cara tu, ada tak cara Aida sendiri? Aida nak bantu untuk apa yang saya fikir lah kan. Apa yang saya fikir macam mungkin
saya akan cuba orang kata buat jadual kot. Buat jadual yang macam mana tu? Ada juga saya macam tengok kat internet kan cara-cara kan. Ada juga kat situ dia buat jadual. Contoh ni macam hari ni kena buat apa, hari ni kena buat apa, hari ni kena buat apa. So tak adalah macam setiap masa saya nak rehat. Ada masa rehat kan betul. Listkan. Ada masa saya kena rehat, ada masa saya kena buat kerja, ada masa saya kena hiburkan diri. Saya rasa buat jadual tu, buat jadual. Aida rasa Aida boleh disiplin ke ikut jadual yang Aida buat tu? mungkin mula-mula orang kata tak biasa kan. Mungkin mula-mula tak disiplin lagi, tapi insya-Allah bila kelamaan bila saya kerap kali buat lama-lama, insya-Allah saya rasa saya akan berdisiplin. Kiranya Aida ada cara Aida nak disiplin lah. Ada cara Aida sendiri lah kan untuk disiplin. Mungkin dengan buat jadual tu lah. Kiranya saya tengok Aida ni cakap walaupun down tapi Aida tak memendam. Walaupun Aida down dengan assignment banyak. Biasa normal kan pelajar assignment banyak ni, ada setengah pelajar dia macam pendam masalah tu sampai efek dalaman, sampai efek masalah kesihatan semua kan. Tapi saya nampak Aida orang cakap boleh kawal. Aida tahu apa yang Aida perlu buat. Sebab Aida pun orang kaunseling kan. So Aida tahu apa yang Aida perlu buat. Dan saya nampak lah alternatif yang Aida bagi tahu tu, nyatakan tu, saya nampak ada usaha untuk kata apa, capai ataupun realisasikan alternatif tu. Dan tapi cuma belum masanya lagi lah, belum cuba sepenuhnya lagi lah, cuba sikit-sikit barulah. Sebab saya dah sekarang ni dah kat penghujung SEM. Penghujung SEM. So macam nak buat tu macam tak, orang kata tak ada feel lagi. Tak ada feel lagi lah. Mungkin akan buat pada semester depan, semangat baru. Start SEM awal lah. Kiranya azam SEM depan untuk buat jadual. Untuk ada satu inilah perubahan tingkah laku lah yang baik lah kan. Supaya dia tak efek dalaman Aida macam sekarang ni. Dan tak efek juga macam apa yang saya dah buat sekarang. Sekarang ni saya nak tanya, efek dalaman tu dia bagi kesan yang teruk tak? Macam efek orang sekeliling sekali ke ada marahnya ke kawan-kawan ke? Marah tu ada, tapi tak adalah marah terlampau. Biasa-biasa je, macam kadang orang kata mood swing jugalah kan. Bila dah efek dah banyak sangat kan. ada dah juga termarah, tapi tak adalah macam nak kena maki-maki tu tak ada lah. Okey lagi lah. Cuma kadang bila macam efek diri tu, badan saya jadi letih. Letih berlipat ganda lah. Berlipat ganda. Memang saya rasa macam orang kata otak letih, badan letih. Macam tu. Mental dan fizikal letih. Betul je lah. So itu je lah, saya tak adalah mintakan orang secara kata kasar ke apa. Tak ada lah. Masih boleh kawal. Kira boleh kawal, rasional lagi lah. Okey, saya nampak lah macam Aida nyatakan tadi pada awal, Aida seorang yang boleh kawal semua benda tu. Apa yang ada motivasi Aida down sebab Aida pun baru masuk kan, baru masuk ke alam kampus, baru nak menyesuaikan diri. Jadinya normal untuk rasa penat. Sebelum ni kita dah cakap dalam kata dalam situasi, dalam comfort zone kan, duduk kat rumah buka laptop terus kuliah, tak perlu nak gunakan banyak tenaga sangat. Tapi bila dah balik sini dengan banyak tenaga yang perlu digunakan, assignment nak kena buat, bila dah banyak tenaga, assignment pun bertanggung kan. Kita macam biar dulu lah, nanti dulu kan. Lepas tu bertanggung, lepas tu efek kita punya mental, kita punya fizikal sekali. Tapi Aida cakap, Aida nyatakan dekat saya, benda tu Aida boleh kawal. Boleh. Aida pun tak adalah memendam seorang diri. Aida banyak luar. Itu merupakan satu tindakan yang bagus lah. Satu tindakan yang bagus yang Aida perlu teruskan. Kalau stres ke, cari kawan, cari parent untuk luar, jangan memendam. Lepas tu Aida pun ada nyatakan alternatif yang Aida akan buat untuk SEM depan lah. Bukan SEM ni pun ada sikit-sikit, cuba sikit-sikit kan. Dan nampak benda tu sesuai dengan diri dan akan teruskan lah untuk SEM depan. Macam buat jadual semua tu kan. Itu satu tindakan yang bagus lah. Cuma Aida perlu praktikan lah. Orang kata nak praktikan tu perlu disiplin yang kuat lah, disiplin yang tinggi kan. Jadi saya rasa untuk sesi ni
dia tak ada penyelesaian sangat. Saya nampak cuma perubahan tingkah laku tu saya nampak Aida boleh buat. Jadinya Aida boleh teruskanlah untuk ubah tingkah laku yang macam sekarang ni kan. Dia sekarang dalam fasa nak menyesuaikan diri. Nanti untuk sem seterusnya saya rasa Aida dah boleh sesuaikan diri kot dengan tingkah laku yang lebih baik untuk kekalkan dekan ke semester lepas. Alhamdulillah semester pertama hingga semester lepas dekat. Alhamdulillah. Jadi kita punya nak capai lagi dekan. Semangat tu lah. Itulah matlamat ni kan. Nak dekan lagi kalau boleh kan. Ini teruskan dengan aktiviti yang Aida cadangkan sebentar tadi lah. Dan saya tengok masa pun dah menjemur kita. Jadi kata Aida ada apa-apa soalan tak nak tanya saya? Tak ada setakat ni, tak ada lagi lah. Saya rasa Aida dah nampak lah apa yang Aida perlu buat. Saya rasa bila saya jumpa dengan Pak Hanim kan, macam saya kata tadi lah, apa yang saya buat tu kiranya betul lah kan. Betul. Tindakan satu tindakan yang betul untuk saya lah kan. Rasa tu lah. Okey lah. Baiklah, Aida pernah nampak. Jadinya saya nak ingatkan balik lah apa yang Aida ceritakan dekat saya tadi. Kan nak jadi rahsia lah antara kita. Saya tak akan ceritakan dekat orang yang lain. Dan saya tengok pun Aida pun tak adalah menceritakan nak membahayakan diri Aida sendiri dan lain ke langgar undang-undang. Tak ada. So saya tak akan buka lah pada mana-mana pihak ketiga. Ini antara kita berdua sahaja. Jelas kan kat situ? Setakat ni saya jelas. Aida kalau Aida rasa nak datang lagi buat sesi ke, boleh je. Dan beritahu saya ada nombor phone saya kan? Ada. Nanti boleh WhatsApp saya, kita set appointment baru kita buat. Maknanya boleh jumpa lagi. Boleh. Saya takut perkara yang ni jadi lagi pada saya depan. Boleh datang saja. Sentiasa terbuka, cuma kena set appointment lah. Okey, rasa itu sahaja kot untuk sesi kita pada kali ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada awak kerana sudi menghadiri sesi kaunseling kita pada hari ini. Sama-sama. Okey, sebelum tu saya nak tanya awak datang naik apa? Saya naik kereta tadi. Naik kereta, dah ada kereta nanti. Ada. Macam mana nak jumpa bilik saya tadi, okey tak? Okey je. Terus jumpa. Terus jumpa, okey. Awak dah makan? Dah makan dah. Dah sarapan dah? Sarapan. Makan apa tadi? Saya makan nasi lemak, lepas tu ada durian sikit. Wah, pagi-pagi dah makan durian Durian banyak dah ni. Okay, good. Apa ni keadaan awak sekarang macam mana? Selesa tak? Selesa. Kita kan pasang aircon kan? Saya risau kalau awak sejuk. Kalau awak sejuk, awak boleh bagi tahu saya ya. Sofa okey ya. Okay. Kita teruskan dengan sesi perkenalan lah. Saya memperkenalkan diri saya dahulu. Oh, saya terlupa. Boleh tak awak isi korang maklumat diri klien? Maaf ya, saya terlupa. Boleh. Okey, terima kasih Siti Nurhanin. Ya. Okey, Siti Nurhanin, kita teruskan dengan sesi perkenalan. Okey, terima kasihlah kerana sudi mengisi ulang ni. Okey, nama saya Aida Nur Akhilah binti Azimi. Kamu boleh panggil saya Puan Aida. Saya merupakan kaunselor peranti anda pada hari ini lah. Macam saya katakan tadi, saya Puan Aida, saya sudah berkahwin. Jadi saya dah perkenalkan diri saya. Boleh tak awak perkenalkan diri awak? Okey, nama saya Siti Nurhanin binti Osman. Boleh panggil saya Hanif. Saya masih lagi pelajar, merupakan seorang pelajar. Oh, belajar di mana? Dekat Universiti Utara Malaysia. Okey. Sintok Sintok lah. Dia paling hujung sekali. Saya belajar tahun kedua. Tahun kedua, semester yang Keempat. Okey sajalah. Tinggal kat mana tu? Saya sebenarnya asal Kedah je, tapi sekarang saya family saya semua menetap dekat Melaka. Dekat Melaka, jauh Ya, jauh. Okey. Awak sudah berkahwin? Belum, masih bujang. Masih bujang. Okey. Jadi saya nak panggil awak Hanin. Ya. Okey. Hanin,
Tadi awak kata awak dah belajar, awak belajar di Universiti Malaysia. Awak mengambil jurusan apa? Saya ambil kos pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Oh, bimbingan dan kaunseling. Kiranya adalah ilmu sikit lah ni. Okey, pernah datang kaunseling? Untuk tujuan tugasan assignment je. Oh, kiranya adalah sikit. Ada. Okey, good. Jadi awak tahulah sedikit tentang kaunseling ni. Boleh tak awak nyatakan apa yang awak tahu? Apa yang saya faham, sesi kaunseling ini merupakan satu proses menolong di antara seorang kaunselor dan juga klien lah, untuk sama-sama cari jalan penyelesaian lah. Dan kaunselor ni hanya sekadar membimbing, membantu klien dia, dan untuk sama-sama cari alternatif lah. Dan klien sebagai klien ni akan buat keputusan sendiri. Sebenarnya saya yang akan buat keputusan saya sendiri nantilah. Okey, apa yang awak nyatakan tu betul, tapi saya nak kiranya ulang balik lah Okey, kaunseling adalah satu proses hubungan menolong di mana ada seorang klien, iaitu awak, dan juga seorang kaunselor, saya sendirilah kan. Di mana kaunselor berperangan untuk membantu dan membimbing klien, dan klien hendaklah peranan klien pula adalah menceritakan segala masalah dan orang kata dia membuat keputusan terhadap alternatif yang dibincangkan. Jadi sesi kaunseling kita ni masa diperuntukkan adalah selama 45 minit sehingga 1 jam, dan segala apa yang Hanim ceritakan kepada saya adalah menjadi kerahsiaan kerana saya terikat dengan etika kerahsiaan. Kiranya apa yang Hanim nak cerita, apa yang nak luahkan kepada saya, tak akan saya buka kepada orang luar atau orang ketiga, kecuali melibatkan 3 perkara. Yang pertama, mencederakan diri Cik Ani sendiri, ataupun kiranya sepanjang Cik Ani bercerita tu tiba-tiba Cik Ani rasa Cik nak cederakan diri ke, nak bunuh diri ke, itu akan saya maklumkan kepada pihak yang ketiga. Mencederakan orang kata mencederakan diri sendiri, mencederakan sekeliling, dan juga melanggar undang-undang. Okay, sekiranya Cik Ani melakukan ketiga-tiga perkara ini ataupun salah satunya lah, saya akan membukakan atau meminta izin Cik Ani untuk menceritakan apa yang dibincangkan pada pihak ketiga, seperti polis ataupun hospital dan lain-lain lagi lah. Okay, Cik Ani faham? Faham. Jelas. Okey, seterusnya saya nak orang kata nyatakan tentang peraturan lah. Sekiranya Cik Ani ada nak pergi tandas ke, nak minum, boleh bagi tahu saya lah. Dan Cik Ani buat telefon? Ada bawa. Dah silent? Dah silent. Okey, good. Cik Ani pun dah silent phone. Saya takut nak orang kata bila tak silent nanti orang ganggu lah kita punya perbincangan kan. Okey, kiranya Cik Ani dah faham? Faham. Jelas. Okey. Jadi boleh tak Cik Ani ceritakan tujuan Cik Ani datang ke sini? Okay. Apa sebabnya? Okey, tujuan saya datang ke sini sebab saya nak meluah perasaan lah. Kan saya macam saya cakap tadi, saya belajar dekat Universiti Malaysia, dekat Kedah. Dan family saya menetap dekat Melaka. Jauh kan. Jadi dan macam yang semua tahulah, PKP kan belajar online je sebelum ni kan. Selama nak masuk 4 semester belajar online je. Oh, kiranya daripada awal semester tak pernah lagi? Tak pernah jejak kaki pun dekat kampus. Hanya online semata-mata. Jadinya okey lah, saya sudah cakap mungkin ada bad side dengan good side dia lah kan. Untuk good side dia mungkin bad side dia mungkin saya kurang faham lah apa yang lecturer ajarkan sebab online saja kan. Tapi good side dia cakap saya kata okey, macam kalau balik dekat kampus kan, saya dah balik kampus kan sekarang dah 2 bulan macam tu lah kan. Saya rasa macam penat. Penat yang macam buat saya rasa macam homesick. Saya rindu nak suasana dekat rumah balik. Yelah. Kiranya apa yang Hanim nyatakan tadi, selama ni Hanim belajar secara online selama 4 bulan. Jadi bila dah masuk fizikal ni, membuatkan Cik Ani rasa macam penat dan orang kata merindui suasana belajar secara online lah. Kat rumah, duduk rumah kan, rumah macam tak adalah guna, tak adalah penat sangat. Bila dah balik kampus ni dah 2 bulan lebih ni,
penat yang macam Baru 2 bulan lebih lah. dia pun roommate saya pun orang dekat je tu, dia macam almost tiap minggu dia balik rumah dia, tapi saya tak boleh balik lah sebab jauh kan. So macam homesick lah. Bila homesick tu datang, saya rasa macam mulalah rasa nak down, nak sedih, nak menangis macam tu. Kiranya homesick tu membuatkan Hani merasa sedih. Betul. Sedih. Jadi apa yang kiranya bila rasa homesick, Hani cakap Hani sedih. Selain daripada sedih, apa yang Hani buat bila rasa homesick tu? Saya tak tahu, saya cuma layan perasaan sedih. Kalau saya nak saya nak sedih, saya macam sedih lah, saya nangis. So macam banyak pendam lah. Macam apa nama roommate saya memang tak nak dah bagi tahu roommate saya kan, sebab yelah dia pun saya nak balik nak jumpa family dia kan. Tapi itulah, saya rasa macam bila roommate saya balik, saya rasa sunyi lah. Sunyi, tak ada kawan nak bercerita, macam tu. Kiranya homesick Hani ni, perasaan homesick ni Hani memendam sendirilah. Kiranya tak nak macam menyusahkan orang kata roommate tu, tak nak lah. Boleh saya tahu tak, tadi Hani ada nyatakan yang Hani ni homesick menyebabkan Hani menangis kan bila homesick tu kan. Kerap kali tak Hani menangis? Lately memang kerap lah, sebelum ni tak sangat. Tapi sebab lately dah macam assignment banyak sangat, dia macam saya dah macam memang pening, rasa macam nak burn out pun ada. Saya rasa macam rindu yang teramat sangat dekat family sekarang. Macam sebab macam boleh cakap kerap juga rasa menangis belakangan ni. Kiranya Hani hanya menangis lah, tak ada buat perkara-perkara orang kata tak rasional seperti macam nak berhenti belajar ke apa ke, tak ada? Ada terfikir juga, bukan nak berhenti lah, saya cuma cakap nak extend kejap boleh tak? Terfikir macam tu lah. Tapi buat tak? Tak lah. Macam sebab ayah saya macam boleh sikit je lagi, nak habis dah ni, dah nak cuti dah. Ayah cakap macam tu. So macam okey lah, kita go on je. Kiranya perasaan orang kata homesick ni tak adalah menyebabkan Hani buat perkara-perkara yang tak rasional. Kiranya Hani masih boleh kawal lagi lah. Jadi boleh tak saya nak tahu sebenarnya apa matlamat Hani? Matlamat saya untuk datang sesi ni, itu saya dapatkan satu pemikiran yang orang cakap macam mana, dapatkan satu pemikiran yang tak cepat down, Tak cepat mengalah, tak cepat down, tak cepat cakap bila kita pun dah besar kan, patutnya boleh dah besar, patutnya boleh kawal perasaan rindu family sangat ni. Betul. Saya nak belajar kawal perasaan tu, tak nak menangis berlebihan. Betul lah ni. Kiranya waktu belajar ni homesick tu adalah perkara yang biasa. Mungkin disebabkan Hani katakan tadi kan, Hani baru sebulan ataupun 2 bulan lebih kan masuk di universiti kan, kiranya belajar secara fizikal. Kiranya Hani ni masih tak, orang kata tak menyesuaikan diri lagi dengan suasana keadaan sekeliling kan. Boleh saya tahu tak, dekat universiti sepanjang 2 bulan ni ramai tak kenalan Hani? Tak ramai sangat, saya cuma ada dia macam kenalan lah ramai budak-budak kosmet semua tu, budak kelas semua tu. Cuma yang saya rapat dengan roommate saya, dengan 3 orang kawan saya. Kiranya tak ramai lagi lah. So macam lagipun kenal kan, sebenarnya kenal online kan. So betul. bila dah jumpa ni, macam mana nak meluah lebih-lebih tu tak apa, saya macam selesai banyak pendam. Okay, faham. Boleh tak saya nak tahu macam Hadim kata tadi, Hadim homesick kan sebab orang kata masih baru lagi kat sini kan. Boleh tak saya tahu sebelum ni Hadim pernah duduk asrama tak? Tak pernah. Saya anak bongsu. Saya anak manja lah ni. Manja sangat lah. Manja sangat. Saya anak bongsu, saya tak memang tak macam cakap tak biasalah. Tak biasa lagi lah duduk asrama. Tak pernah duduk asrama. Tapi saya diploma. Dekat Melaka juga. Waktu diploma dulu pun kiranya tak ada lah rasa homesick sangat sebab tiap-tiap minggu boleh balik. Tadi Hanim nyatakan yang Hanim tak pernah duduk asrama. Tapi masa diploma tu duduk asrama ke tak? Duduk asrama tapi
tak, orang cakap senang balik lah. Orang cakap Setiap minggu balik lah. dalam tiap-tiap minggu, kita boleh cakap tiap-tiap minggu juga. Kadang-kadang tu dalam seminggu tu 2-3 kali juga balik rumah. Kiranya Hani ni pernah duduk asrama lah. Duduk asrama yang tak berapa asrama sangat berapa lah, asrama. macam tu. Okay. Masa dulu kerap kali balik. Kerap kali balik. So masa degree ni tak boleh balik lah. Dah sebab saya fikir jauh satu hal, kalau nak balik pun cuti beberapa hari je. Nak pergi, nak balik sana dah makan masa lagi kan, dengan tenaga lagi, dengan fikir kewangan lagi. Macam tu lah. Kiranya macam Hani yang tekan tadi lah, saya ulang balik lah sebab takut orang kata ada salah faham kan. Kiranya Hani ni pada mulanya Hani ni ada masalah motivasi, di mana ada masalah homesick. Sebabnya Hani sebelum ni belajar secara online, tiba-tiba belajar kena masuk belajar secara fizikal. Betul. Hani macam yang tekan tadi, Hani merupakan keluaran diploma. Sebelum ni pernah duduk asrama lah, tapi kerap balik. Kiranya homesick tu tak ada lah. Nak rasa tu macam tak sempat nak rasa homesick lah kan. Jadi bila masuk degree ni dah jauh, bila dah jauh kan, nak jumpa family pun tak ada lah kan. Jarang balik. Kira dekat situ perasaan homesick tu dah mula timbul. Betul? Macam Hani pun nyatakan tadi, bila Hani homesick, Hani makan menangis. Tapi tak adalah macam kira menangis esak-esak semua sampai keluar mata darah, tak adalah kan. Alhamdulillah. Dan boleh tak saya tahu, kan Hani nyatakan tadi Hani menangis, apa yang Hani buat untuk Hani atasi rasa homesick tu? Kiranya macam, yelah bila dah menangis kan mesti Hani buat perkara-perkara yang untuk mengelakkan rasa kata homesick tu kan. Ada tak? Ada saya buat. Saya kalau saya homesick sangat, saya akan video call parent saya lah. Itu lah cara yang saya selalu buat. Walaupun dia macam tak banyak sangat menghilangkan perasaan homesick tu, at least much better lah, rasa better sikit bila nampak muka parent. Itu je lah saya buat. Selain tu saya banyak menangis seorang diri. Masa Hani call parents tu, ada tak Hani nyatakan Hani rindu? Ya, selalu kalau saya video call memang akan cakap lah rindu. Ayah saya pun cakap dia rindukan saya. Lagilah saya rasa macam nak balik macam tu. Tapi tak boleh cakap sabar kejap kan. Tapi itulah. Tapi at the same time dia pun bagi moral support lah kat saya. Yelah siapa je, mak ayah mestilah nak tengok yang terbaik untuk anak kan. Betul lah, maknanya apa yang Hani buat sekarang, untuk atasi masalah homesick lah, Hani adalah call mak ayah. Banyak kali lah. Ni memang kerap lah. Kerap kali. Okey. Selain tu ada tak macam Hani kata Hani ada roommate tapi segan nak bagi tahu kat roommate. Macam dia kata juga Hani ada kawan yang dah secara online. Bila kat sini masih berkawan. Ada tak Hani cuba macam orang kata meluahkan perasaan? Orang kata memendam tu tak elok kan? Ada tak Hani kata macam meluahkan perasaan tu kepada kawan? Saya cakap biasa-biasa je. Saya macam homesick saya cakap macam tu lah. Homesick macam gitu-gitu ya. So dia macam tak adalah ambil pot sangat. So saya pun tak ada nak cakap yang aku betul-betul homesick ni, aku nak nangis semua, tak ada. Saya cuma dalam nada gurau je macam tak tahu, saya tak reti. Orang cakap saya lagi prefer pendam. Bila pendam ni jadi macam bila dah hujung-hujung ni macam sesak sikit lah. Hani ni seorang yang kira pendam lah, tak reti nak meluahkan. Tak reti. Tapi still adalah bagi tahu kat kawan tu. Ada macam cakap, aku rasa homesick hari ni, rindu lah family. Macam tu je lah. Apa tindakan kawan? Dia cakap, nak habis apa, sikit-sikit nak balik kan ni, sabar kejap. Adalah bagi moral support kat ni. Adalah sikit-sikit. Selain daripada Hani contact family ataupun Hani bagi tahu kawan, ada tak perkara lain yang Hani buat untuk Hani atasi masalah homesick tu? Saya sekarang saya cakap saya kawan dengan 3 orang tu kan. Yang ni jenisnya happy go lucky sikit dia ni. Macam dia suka pergi berjalan. Macam tu lah. Dia macam jomlah pergi jalan, ikut pergi jalan. Tuan pergi jalan ronda-ronda Perlis. Benda tu kata
aku lupa lah sekejap homesick tu bila keluar jalan-jalan. So saya rasa macam jalan-jalan tu dah masuk dalam satu list untuk saya kurangkan Rasa homesick lah. Kiranya kawan-kawan ni sedikit sebanyak membantu jugalah Hani untuk kiranya atasi masalah homesick tu dengan cara happy. Okay, apa yang saya lihat kat sini, Hani ni walaupun baru lagi, kiranya baru lagi belajar seni fizikal, tapi masih ada kawan yang orang kata dikelilingi orang-orang yang baik-baik. Dia seperti kawan Hani kan, ajak pergi nampak Hani sedih, ajak pergi keluar, bantu Hani, bagi motivasi. Okey, selain itu ada tak perkara yang lain Hani buat? Tak ada sangat kot. Kita ajak sekali keluar ataupun tak keluar jalan-jalan, pergi makan. Makan pun boleh menaikkan minat. Itu je kot. Okey, boleh saya tahu tak selain daripada call mak ayah, kawan-kawan, ada tak Hani apa yang kira macam dari diri Hani sendiri, ada tak Hani bantu diri Hani untuk macam untuk atasi masalah tu? Contohnya macam bila seorang kan buat perkara-perkara yang dapat menghilangkan. Ada, saya seorang yang suka tengok quotes tau. Quotes yang macam menaikkan motivasi. So bila rasa down daripada call mak ayah, saya akan tengoklah quotes-quotes yang bagi semangat balik, ayat-ayat yang cantik tu. Sikit sebanyak saya positifkan diri lah. Saya banyak positifkan diri walaupun ada hari down teruk, tapi at least dengan saya baca quotes ataupun puisi yang menaikkan semangat, tu hilangkan rasa homesick tu. Bagilah kiranya bagi semangat kat Hani lah. Bagi semangat untuk teruskan juga. Jangan give up sekarang macam tu. Kiranya ada jugalah Hani buat untuk diri Hani. Ada tak macam yelah, bila ada UCT kan, orang kata bila keseorangan tu akan menyebabkan rasa homesick kan. Ada tak Hani macam pergi macam beriadah ke apa ke untuk macam tak nak fikirkan homesick tu? Saya adalah sekali pergi beriadah, tapi lately tak sempat sebab banyak assignment kan, macam tak sempat. So dengan cara, kan saya cakap dulu roommate saya kan kerap balik kan. So dengan saya duduk seorang-seorang tu, even rasa sunyi, saya baca ni lah quotes macam tu je. Okay, kiranya apa yang saya boleh simpulkan kat sini, Hani ni ada masalah motivasi, di mana motivasi berkaitan dengan orang kata pembelajaran lah, homesick. Hani ialah berasal daripada Negeri Sembilan dan belajar berasal daripada Melaka dan belajar di Kedah. Jarak antara Melaka dan Kedah tu jauh kan. Hani pun pula pernah menyatakan yang Hani ni pernah belajar tapi diploma, tapi di Melaka, kiranya kerap balik kan. Tapi bila dah belajar jauh ni, nak balik tu pun macam fikir banyak kali kan. Di mana ni masa lagi, kewangan lagi. Jadi benda tu menyebabkan Hani merasa homesick. Macam menyatakan sebelum ni juga Hani belajar secara online. Kiranya kat rumah tu even macam ada yang banyak ke, stres ke, still ada mak ayah kan untuk kita macam orang kata berkongsi. Kira orang kata tengok mak ayah tu rasa tenang. Tapi bila dah belajar jauh ni, kongsi tu still ada tapi berbeza dengan depan, dengan secara orang kata alam maya ni. Jadi Hani pula baru nyatakan tadi kepada saya yang Hani baru masuk selama berapa bulan? 2 bulan kan. Jadi Hani pun kiranya tak orang kata tak adapt lagi ataupun tak sesuai, tak menyesuaikan diri lagi dengan keadaan belajar secara fizikal. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan Hani rasa homesick. Jadi Hani pula nyatakan bila Hani rasa homesick, Hani akan menangis. Tapi menangis tak adalah sehingga orang kata mencederakan diri ataupun buat perkara-perkara yang tak rasional. Menangis tu ada tapi tak adalah macam boleh memudaratkan diri, betul? Jadi apa yang Hani pula ada menyatakan lagi, apa yang Hani buat ketika Hani sedih, Hani ada call mak ayah, biasalah meminta nasihat, mak ayah bagi motivasi, meluahkan segala perkara kepada mak ayah. Lepas tu Hani juga ada menyatakan yang ada kawan-kawan untuk Hani kongsikan, kiranya taklah secara sepenuhnya tapi kiranya dapatlah meluahkan juga kan, betul? Dan kawan-kawan pun adalah membuat perkara-perkara yang macam
bagi moral support kat Hani, bawa pergi jalan-jalan, apa, bergelak sakan, buat perkara-perkara yang Hani kata macam lah kawan-kawan Hani ni happy go lucky. Kiranya Hani ni dikelilingi orang yang baik dekat sini. Sedikit sangat dapat membantu Hani. Kira beruntunglah Hani kan. Dan Hani juga ada menyatakan kepada saya yang Hani bila stres je atau bila rasa down, homesick ke, Hani akan apa orang kata tengok quote-quote untuk bagi semangat, bagi semangat balik. Apa rasa homesick tu, tengok quote, benda tu akan membantu Hani menaikkan semangat. Kiranya benda tu dapat membantu Hani untuk atasi masalah homesick. Jadi Hani juga ada menyatakan selain daripada apa ni, tengok quotes kawan-kawan dan juga kawan mak ayah, ada juga menyatakan kepada saya cara Hani mengatasi homesick tu adalah dengan beriadah. Walaupun orang kata tak banyak kali, tak kerap kali, tapi masih jugalah ada. Kiranya apa yang saya nyatakan tadi betul lah kan. Dan saya lihat kat sini kiranya matlamat Hanim tu sikit lagi nak tercapai, sebab apa yang Hanim buat tu kiranya membantu Hanim untuk atasi masalah homesick tu. Dan apa orang kata, saya berharap perkara yang Hanim buat ni akan Hanim teruskan. Kiranya Hanim apa orang kata apa benda yang Hanim buat ni boleh Hanim ulang teruskan untuk atasi masalah homesick tu. Okey? Okey. Dan Hanim kena berfikirlah apa tujuan Hanim untuk datang belajar. Hanim belajar ni adakah disebabkan mak ayah ataupun diri sendiri? Dua-dua. Mak ayah ada, diri sendiri. Jadi Hanim boleh orang kata flashback balik lah apa tujuan pertama sekali Hanim masuk ke universiti ni. Okay. Jadi sikit sebanyak berguna untuk melangkah Hanim lah. Kiranya jadi penguat semangat Hanim. Okey Hanim, masa pun dah nak ke penghujung, ada lebih kurang 3 minit lagi. Ada tak Hanim nak tanyakan apa-apa? Ada soalan tak kepada saya? Tak ada, cuma saya nak meluahkan rasa lega sebenarnya. Sebab saya cakap tadi saya pendam kan. Saya banyak pendam, bila saya luahkan dekat kaunselor ni, saya rasa macam okey, dah ada orang tahu tentang masalah aku. Saya boleh open lah. Kira macam lega lah. So kalau anda kata saya nak datang lagi sesi, boleh ke? Boleh sangat, sebab kat sini apa orang kata tempat ni terbuka. Sesiapa nak datang, bila nak datang boleh. Tetapi kena orang kata inform dululah kepada kami, untuk kami apa orang kata buat jadual kan, bila boleh datang, bila waktu free. Jadi kalau Hanim rasa nak datang lagi lepas ni, boleh contact saya. Ada kan simpan nombor saya? Ada. Okey Hanim. Okey, kita pun nak ke penghujung. Saya nak ingatkan semulalah apa yang Hanim ceritakan kepada saya, luahkan kepada saya adalah menjadi rahsia antara kita berdua. Dan sepanjang perbincangan kita tadi, tak ada pun Hanim buat perkara-perkara yang boleh memudaratkan dia, memudaratkan saya pun mudah-mudahan. Jadi tak perlulah saya ceritakan ni kepada orang ketiga. Saya berharap segala apa yang Hanim ceritakan, apa yang Hanim nyatakan kepada saya tu, macam apa alternatif-alternatif yang Hanim dah buat dulu, Hanim boleh teruskanlah untuk apa orang kata mengelakkan masalah homesick lagi. Okey, faham ni? Faham. Okey, sekian saja daripada saya. Sekiranya macam nak buat sesi lagi, boleh bagi tahu saya. Okey, jumpa lagi Hanim. Terima kasih.